Wah. 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 Cantiknya. Kemana mereka pergi? Bagaimanakah cara nak mengelakkan haiwan-haiwan ini hilang daripada dunia? Didik TV KPM. Wah, wah, wah. Hai semua, anda sedang menonton slot tahap 2 Didik TV KPM bersama saya Chris MJ selaku pengacara anda. Baiklah, boleh nampak dah di depan Abang Chris ni ada beberapa jenis haiwan. Tapi apakah kaitan topik pembelajaran kita hari ini? Jom kita tanya cikgu. Baiklah, sebelum kita menjemput cikgu kita episod kali ini, saya ingin ucapkan selamat datang kepada Cikgu Sida dari SK Pendidikan Khas Kuantan selaku juru bahasa isyarat kita. Hai cikgu, dan tanpa melengahkan masa lagi, apa khabar Cikgu Athar? Khabar baik, Chris. Chris, apa khabar pada hari ini? Khabar baik. Chris pun dah semangat cikgu hari nak belajar dengan cikgu. Tapi saya nak tanya cikgu, apakah kaitan video sebelum ni dengan topik kita pada hari ini cikgu? Ya, kalau Chris perhatikan dalam video tadi, semua haiwan hilang. Hilang ke mana, akibat cikgu? daripada kita tidak melakukan pemeliharaan dan pemuliharaan. Jadi itulah topik kita pada hari ini ya murid-murid. Wow! Okey, pemeliharaan dan pemuliharaan. Okey, sebelum kita teruskan cikgu, saya nak tanya kawan-kawan saya di rumah, semua dah sedia tak? Okey, kalau dah sedia angkat tangan. Dah bersedia nampaknya mereka. Okey. Mereka dah angkat tangan tu. Dah sedia dah cikgu, silakan. Okey, jadi sebelum kita teruskan, Okey. mestilah kita nak tahu standard pembelajaran kita pada hari ini. Mesti, cikgu. Yang pertama, murid-murid akan menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan haiwan dan tumbuhan. Okey. Yang kedua, menjana idea cara pemeliharaan dan pemeliharaan haiwan dan tumbuhan. Seterusnya, menjana idea tentang kesan pemeliharaan dan pemeliharaan terhadap haiwan dan tumbuhan yang mengalami ancaman. Manakala objektif pembelajaran kita pada hari ini pula ialah Chris. Yang pertama, menyatakan maksud pemeliharaan dan pemeliharaan. Yang kedua, menyatakan 6 cara pemeliharaan dan 2 cara pemuliharaan. Dan terakhir, menyatakan 4 kesan pemeliharaan dan pemuliharaan. Okey. Jadi inilah yang murid-murid di rumah dan juga Chris perlu capai pada hari ini, Chris. Baiklah cikgu, saya akan cuba sedaya upaya saya. Ya. Boleh? Baik, jadi sekarang untuk tidak melengahkan masa lagi, saya nak terangkan dahulu tentang maksud bagi pemeliharaan dan pemuliharaan. Baiklah cikgu. Jadi, sebenarnya Chris, pemeliharaan ni datang ni daripada perkataan pelihara. Pelihara. Manakala pemuliharaan datangnya daripada perkataan pulihara. Jadi bila pelihara ni apa yang Chris fikirkan? Pelihara? Seperti apa contohnya? Kita nak Pelihara kucing. pelihara kucing. Ah. Lagi ada apa? Nak guna semula bahan... boleh? Okey. Senang cerita, sebenarnya macam ni. Kalau pelihara ni, kita nak kekalkan supaya haiwan itu sentiasa dalam keadaan baik. Maksudnya okey. keadaan tumbuhan atau haiwan itu masih dalam keadaan yang baik. Faham. Manakala pelihara, ialah kita perlu memperbaiki keadaan tersebut supaya ia menjadi seperti asal. Pulihlah cikgu. Memulihkan. Okey. Memulihkan. Itu Okey. secara amnya supaya murid-murid mudah faham. Tetapi dari segi pemahaman yang lebih jelas, maksud pemeliharaan. Sekejap, tak keluar pula. Baik cikgu. Okey, maksud pemeliharaan bermaksud langkah mengekalkan haiwan dan tumbuhan kepada keadaan yang seimbang. Chris kena ingat betul-betul. Okey. Maksud pemeliharaan ialah
langkah mengekalkan haiwan dan tumbuhan kepada keadaan asal yang seimbang. Itu pemeliharaan. Okey. Okey, manakala maksud pemeliharaan ialah mengembalikan kepada haiwan dan tumbuhan kepada keadaan asal. Okey. Jadi kena jelas ya bahawa pemeliharaan dan pemuliharaan mempunyai dua maksud yang berbeza. Dan Chris perlu ingat betul-betul. Okey. Boleh ingat tak? Boleh. Tapi murid-murid macam mana? Okey. Okey, mereka pun okey, cikgu. Okey. Jadi sekarang saya nak Chris Ya. tolong bantu murid-murid kita di rumah untuk menyuai padankan pada papan putih tersebut. Sini, cikgu. Ya. Okey. Sekiranya Chris dapat jawab dengan tepat, cikgu akan beri ganjaran kepada Chris. Wow, okey. Boleh dapat ganjaran ni. Okey, baiklah, cikgu. Jadi, maksud pemeliharaan dan pemuliharaan. Okey, jom kita simak jawapan yang pertama. Langkah mengekalkan haiwan dan tumbuhan kepada keadaan asal yang seimbang. Okey, adakah ini maksud pemeliharaan atau pemuliharaan? Cuba betul-betul Chris. Apa? Adakah pemeliharaan ataupun pemuliharaan? Okey, murid-murid di rumah, kawan-kawan saya di rumah kata yang ni maksud pemeliharaan, cikgu. Saya tak akan beri jawapan terlebih dahulu. Baiklah. Kita tengok nanti semak selepas Chris dapat selesaikannya. Okey, seterusnya. Okey. Mengembalikan haiwan dan tumbuhan kepada keadaan asal. Agaknya yang ini maksud pemeliharaan atau pemuliharaan. Saya rasa yang ni maksud pemuliharaan. Okey. Baiklah. Cikgu dah siap, cikgu. Okey, murid-murid di rumah, mari kita sama-sama semak jawapan yang telah Chris berikan pada papan putih yang disediakan tadi. Okey. Jadi tadi Abang Chris telah tampalkan maksud pemeliharaan ialah langkah mengekalkan. Jadi maksudnya ia masih dalam keadaan baik. Betul. Betul Chris? Betul. Jadi untuk pemeliharaan betul, dan kita semak juga untuk maksud bagi pemeliharaan. Okey. Mengembalikan. Maksudnya ia dalam keadaan yang rosak tetapi kita mahu kembalikan dalam keadaan yang asal. Mengembalikan haiwan dan tumbuhan kepada keadaan asal. Okey, Ya. betul juga Chris. Yes. Jadi maksudnya Chris memperolehi ketepatan yang betul lah untuk kedua-dua maksud tersebut. Yeay, Untuk tahniah tidak semua. melengahkan masa, cikgu nak bagilah Dapat ganjaran ke, cikgu? Dapat apa ni? satu ekor kucing pada papan ganjaran kita. Yeay! Okey, terima kasih cikgu. Okey, tahniah Chris. Okey, baiklah murid-murid, kita akan berehat sebentar dan jangan ke mana-mana. Okey, kita kembali lagi ke slot tahap 2 bersama Cikgu Atha untuk Sains. Hai kawan-kawan, Ramsa memasuk senarai tangan lembab yang dipersetujui melalui komersial tangan lembab yang diadakan di Ramsan Event pada tahun 1971. Konversi ini menyediakan rangka kerja bagi memelihara dan memulihara tangan lembab daripada terus musnah. Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi di slot tahap 2 bersama saya Abang Chris dan hari ini kita sedang belajar mata pelajaran sains tahun 6 dengan topiknya pemeliharaan dan pemuliharaan bersama Cikgu Atha. Baiklah cikgu, untuk segmen seterusnya apakah yang akan kita pelajari cikgu? Tadi kita dah faham tentang maksud pemeliharaan. Okey. Sekarang kita nak belajar tentang cara pemeliharaan dan pemuliharaan. Jadi, saya akan terangkan dahulu seperti biasa dan saya nak Chris dengar betul-betul untuk Chris melaksanakan aktiviti selepas ini. Baiklah cikgu, silakan. Jadi, saya teruskan dengan cara-cara pemeliharaan dan pemuliharaan. Mula-mula kita akan pergi kepada cara-cara
pemeliharaan. Baik, yang pertama ialah menjalankan pembalakan terpilih. Pembalakan pokok secara terpilih dilaksanakan bagi mengurangkan impak kepada alam sekitar. Kaedah ini juga dapat melindungi habitat haiwan dan tumbuhan. Jadi senang cerita, kalau kita buat pembalakan terpilih ni Chris, maksudnya seperti yang Chris dapat lihat pada gambar, kita hanya potong ataupun kita hanya balak pokok-pokok yang sudah matang. Manakala pokok yang belum matang, kita tidak akan tebangnya lagi. Dengan cara ini, kita dapatlah mengekalkan habitat bagi haiwan dan tumbuhan. Dia ada tempat tinggal, Chris. Okey, itu cara yang pertama. Yang kedua, mendidik masyarakat. Biasanya, apakah cara yang kita boleh lakukan, murid-murid? Kita boleh melakukan kempen. Contohnya seperti yang dalam gambar yang murid-murid dapat lihat. Hari Hidupan Liar Sedunia. Jadi kita maklumkan kepada murid-murid, kepada masyarakat di luar sana bahawa sekiranya kita tidak mengadakan tindakan pemeliharaan dan pemeliharaan, haiwan-haiwan ini akan pupus. Itu adalah langkah yang kedua, iaitu mendidik masyarakat. Baiklah. Yang ketiga, memboikot penjualan produk daripada spesies yang terancam. Apakah maksud boikot, Chris? Boykot ni maksud kita tak nak guna lagi. Betul tak? Maksud kita tolak daripada kita tak nak beli. Kita tak nak terlibat dengan jualan-jualan yang melibatkan spesies yang terancam. Contohnya kalau ada kulit harimau, dia buat karpet, kan? Jadi yang itu kita jangan beli. Bila tiada jualan, tiada pembeli, maka jualan pun tidak berlaku, maka haiwan ini akan selamat. Okey? Sebagai contoh, macam telur penyu. Penyu ialah spesies haiwan yang terancam. Begitu juga dengan tumbuhan periuk kera. Kita jangan beli, jangan terlibat. Jadi, akhirnya mereka akan menyerah untuk tidak lagi menjual produk-produk ini. Itu yang ketiga. Seterusnya, yang keempat ialah menguatkuasakan undang-undang. Undang-undang dikuatkuasakan dengan tegasnya bagi melindungi haiwan daripada diancam kepupusan. Antara haiwan yang dilindungi di Malaysia termasuklah harimau Melaya, tapir Melaya, orang utan, gajah, penyu dan juga tikus kasturi. Okey, ini adalah contoh-contoh haiwan yang yang hampir pupus. Jadi bila penguatkuasaan undang-undang berlaku, apa yang kita buat? Kita menangkap, memenjarakan mereka yang terlibat dengan aktiviti haram ini. Okey, Chris. Itu yang keempat. Kita masih lagi di bawah tajuk pemeliharaan. Baiklah. Okey. Cara seterusnya untuk pemeliharaan ialah mengitar semula barangan. Okey. Aktiviti guna semula dan kitar semula barangan diamalkan bagi membantu menyelamatkan haiwan dan tumbuhan daripada terus dipergunakan ataupun dieksploitasi. Okey, sebagai contoh, kita menggunakan semula beg plastik. Jangan kita terus buang, Chris. Kita perlu gunakan balik barang-barang tersebut yang dibuat daripada plastik, serta mengurangkan penggunaan kertas atau mengitar semula kertas dapat membantu mengurangkan aktiviti penebangan pokok. Jadi, aktiviti kelima, cara pemeliharaan ialah mengitar semula barangan. Yang seterusnya, yang keenam, kita mewartakan hutan dan taman marin sebagai kawasan yang dilindungi. Kalau hutan ni macam biasalah hutan. Ya. Kalau taman marin ni biasanya melibatkan laut. Faham? Okey. Kawasan hutan simpan seperti di Taman Negara, Taman Marin, Taman Ramsar dilindungi oleh undang-undang dan sesiapa yang melanggar undang-undang tersebut akan dikenakan hukuman. Okay. Jadi hutan-hutan ni maksudnya, kita tak boleh tebang pokok dalam tu. Kita tak boleh ceroboh untuk memburu haiwan-haiwan dalam tu. Yeah. Sekiranya dilakukan, mereka akan ditangkap dan seterusnya dipenjarakan ataupun dijalankan tindakan undang-undang. Okey. Ini adalah contoh-contoh kawasan-kawasan di mana telah diwartakan sebagai kawasan perlindungan. Okey. Contohnya seperti Taman Negara Pahang, Taman Marin Tun sekarang dekat Sabah, dan begitu juga yang Tapak Ramsar yang pertama di Malaysia. Okey, Chris, itu ialah cara pemeliharaan. Okey, sekarang kita belajar pula cara-cara pemuliharaan. Baiklah. Tadi pemeliharaan, sekarang pemuliharaan.
Okey, murid-murid, boleh ikut setakat ini? Boleh, cikgu. Okey, terbaik Chris. Jadi untuk pemeliharaan, langkah pertama ialah membina pusat pemeliharaan. Pusat pemeliharaan haiwan seperti pusat pemeliharaan penyu dan pusat rehabilitasi orang utan memastikan haiwan mempunyai peluang lebih tinggi untuk hidup di habitat sebenarnya. Kerana biasanya di pusat seperti ini, Chris, mereka akan berikan perlindungan yang secukupnya berbanding jika mereka hidup di kawasan habitat asal mereka. Jadi inilah kawasan di mana mereka menternak bagi telurnya lebih banyak dan boleh menetas. Okey. Contohnya seperti penyu, okey, pusat pembiakan penyu, pemeliharaan penyu. Begitu juga di Sepilok, okey, yang ini ialah pusat rehabilitasi bagi orang utan. Okey, ini langkah pertama bagi pemeliharaan, iaitu membina pusat pemeliharaan. Yang kedua, menanam semula pokok. Pokok yang kita tebang tu, tadi kita dah tebang pokok, kita perlu tanam semula pokok tersebut. Ya, murid-murid? Penanaman semula pokok dilakukan bagi menggantikan kawasan hutan yang telah musnah akibat pembalakan. Biji benih atau anak pokok ditanam di kawasan berkenaan. Okey, sebagai contoh, ini ialah yang pertama Chris, kalau kita perhatikan aktiviti murid-murid bersama gurunya menanam semula pokok di kawasan hutan. Yang kedua pula, penanaman semula pokok di kawasan paya bakau. Ini dapat menggalakkan lagi hutan kita ni tak akan pupus lah. Sentiasa ada. Okey, itu adalah dua cara, iaitu cara pemeliharaan dan cara pemuliharaan. Cikgu, jadi kita ada 6 cara pemeliharaan dan 2 cara pemuliharaan. Betul tak, cikgu? Betul. Tepat sekali, Chris. Okey. Saya tak nak sekadar Chris tahu 6 dan 2. Tetapi sekarang saya nak Chris cuba ingat semula dan lengkapkan jadual pada carta yang di sebelah sana. Sebagai panduan, gambar juga telah disediakan. Okey. Baiklah. Semua dah saya sedia nak tak? Chris susun, ya? Okey. Murid-murid di rumah pun boleh bantu Abang Chris, ya? Okey, hebat. Okey, yang pertama, mendidik masyarakat. Yang ni cara pemeliharaan atau cara pemuliharaan, ya? Mendidik masyarakat. Tadi kalau tak silap Cikgu Ataha berkongsi mengenai kempen kan? Mana kempen dia? Hari Hidupan Lari Sendu. Okey, saya rasa di sini. Okey. Cikgu betul ke atau Teruskan dulu. Teruskan dahulu. Okey, nampaknya yang pertama tu betul lah. Saya bagi terus lah. Betul, Chris. Terbaik. Okey, boleh cuba yang seterusnya, Chris. Seterusnya, membina pusat pemeliharaan. Yang ni senang. Okey, cara pemeliharaan. Okey. Okey, membina pusat pemeliharaan. Okey, betul juga, Chris. Nampaknya yang kedua. Yes, terima kasih cikgu. Okey. Seterusnya, mewartakan hutan dan taman marin sebagai kawasan yang dilindungi. Okey, yang mana ni? Mewartakan hutan dan taman marin sebagai kawasan yang dilindungi. Okey, adakah dia cara pemuliharaan atau cara pemeliharaan? Saya rasa yang ni cara pemeliharaan. Hampir salah dan betul jawapan tu. Hampir salah. Yes. Saya yang rasa berdebar pula dengan pihak tampai. Tapi betul, Chris. Betul Okey, teruskan, Chris. Teruskan. Okey, seterusnya. Menguatkuasakan undang-undang. Di bawah pemeliharaan atau pemeliharaan? Okey, undang-undang. Saya rasa untuk yang ni jawapan dia ialah cara pemeliharaan, cikgu. Tapi di bahagian mana? Mana dia? Menguatkuasakan undang-undang. Yang itu melibatkan spesies yang terancam. Saya bagi clue kat Chris sikit. Okey. Yang ni, cikgu. Betul, Chris. Kita nak lindungi yang kat situ ialah periuk kera dan juga apa tu, Chris? Dan juga telur penyu. Telur penyu. Okey, tepat. Okey, seterusnya. Ni. Memboikot penjualan produk daripada spesies yang terancam. Okey, maksud boikot kita tak nak beli. Tak nak beli. Kita tak nak. Okey, tak nak beli langsung, ya.
So yang ni saya rasa cara pemeliharaan cikgu. Kat mana? Di sini. Ya betul. Harimau Malaysia. Macam ada tapi semua tu. Okey, jangan beli produk-produk daripada tu. Okey. Macam ada sikit kat situ. Terusnya. Okey, teruskan. Mengitar semula barangan. Okey, mengitar semula barangan pasti ni jawapan cara pemeliharaan kan? Ya, betul. Okey, sini. Alright. Lagi berapa ni? Lagi 2. Okey. Seterusnya. Yang ni cikgu dah. Yang ni saya rasa senang ni. Okey, tinggal 2 je kan? Tapi nanti saya akan semak semula ya, Chris. Okey, baik cikgu. Menanam semula pokok. Menanam semula pokok dekat mana? Kat mana ya? Cara pemeliharaan ke pemuliharaan? Betul. Okey. Kawan-kawan saya di rumah jawab pemuliharaan, cikgu. Okey. Okey. Dan akhir sekali. Pembalakan. Okey, sekejap Okey. Okey, yang ni. Jom kita baca bersama-sama ya. Menjalankan pembalakan terpilih. Saya rasa yang ni jawapan dia di bawah cara pemeliharaan, cikgu. Okey. Baik. Cikgu dah siap kerja. Okey, biar saya semak ya, Chris. Okey. Okey, mungkin kita boleh balik sebelah sana sikit. Okey. Baik, penguatkuasaan undang-undang. Okey, kita tengok cara pemeliharaan dulu, cikgu. Okey, baik. Yang pertama, mendidik masyarakat, betul. Betul. Okey, bagus. Alhamdulillah. Okey, yang kedua. Mewartakan hutan dan taman marin sebagai kawasan yang dilindungi. Betul tak? Yang itu pun betul. Okey, Chris baca yang seterusnya. Jawapan pilihan Chris yang bawah pula. Okey. Mengitar semula barangan. Ayat pada gambar apa? Gambar hentikan penggunaan beg plastik. Betul. Itu menyebabkan penggunaan semula tu. Ya. Okey. Okey, seterusnya. Memboikot penjualan produk daripada spesies yang terancam. Ada gambar harimau, cikgu. Seperti yang kita cakap tadi, kulit harimau, nak membuat kapit semua tak boleh kan, cikgu? So, Betul. jadi kita boikot produk tu. Tetapi kalau Chris tengok, yang bawah tu menguatkan kuasa undang-undang tu, itu yang gambarnya melibatkan produk tu, Chris, sebenarnya. Itu lebih produk berbanding dengan yang atas. Betul tak, Chris? Betul, cikgu. Jadi Chris rasa ada tak sedikit kesilapan di situ, Chris? Saya rasa ada, cikgu. Saya rasa boikot ni sepatutnya di gambar telur penyu ni, cikgu, sebenarnya. Dan yang di atas. Okey, murid-murid. Nampak tak bagaimana Abang Chris sangat peka apabila dia dapat kesan kesilapan, cepat-cepat bertindak dan membetulkan keadaan tersebut. Okey, jadi menguatkuasa undang-undang pada haiwan bernama tapir dan tikus kasturi. Tikus kasturi. Okey. Jadi yang bawah pula? Okey, seterusnya menjalankan pembalakan terpilih, cikgu. Okey, tepat. Dan sebelahnya lagi? Memboikot penjualan produk-produk seperti telur penyu, periuk kera daripada spesies yang terancam. Nampaknya Abang Chris betul untuk cara pemeliharaan. Sekarang kita semak sama-sama cara pemeliharaan. Adakah Abang Chris dapat melakukan sama seperti pemeliharaan? Okey, cara pemeliharaan yang pertama, cikgu. Ya. Menanam semula pokok. Okey, itu betul ke cara pemeliharaan? Chris. Betul, cikgu. Betul. Okey. Saya pasti betul. Itu cara yang pertama. Okey. Cara yang kedua? Cara yang kedua, membina pusat pemeliharaan, cikgu. Nampaknya murid-murid di rumah, Chris dapat mengingat dengan betul 6 cara pemeliharaan dan juga 2 cara pemeliharaan. Yeay. Jadi, oleh kerana ada 2 bahagian yang betul, Chris, Okey. saya nak bagi 2 ganjaran di situ. 2. Yes. 2 ekor kucing untuk Abang Chris. Terima kasih, cikgu. Okey, Dan terima 1. kasih kepada kawan-kawan saya di rumah yang telah membantu Abang Chris hari ini menjawab soalan, ya. Okey, kita kongsikan ganjaran ya, okey? Baiklah, cikgu, boleh tak cikgu kongsikan rumusan mengenai segmen ini, apa yang telah kita pelajari, cikgu? Okey, secara keseluruhannya seperti kita belajar tadi, ini adalah langkah-langkah bagi memastikan generasi seterusnya dapat melihat haiwan-haiwan, tumbuhan-tumbuhan yang terancam. Jadi kita amat berharap satu masa nanti, di masa akan datang, haiwan-haiwan terancam ini tidak lagi terancam, Chris, tetapi hidup seperti biasa. Maksudnya jumlahnya banyak
di muka bumi ini untuk generasi akan datang. Itu dia cara-cara pemeliharaan dan pemuliharaan. Cikgu, kalau macam tu kita berehat sebentar boleh tak, cikgu? Boleh, Grace? Okey, kepada rakan-rakan di rumah, jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi hanya di slot tahap 2 bersama Cikgu Ataha untuk sains, pemeliharaan dan pemuliharaan. Hai kawan-kawan, tumbuh-tumbuhan hanya memberikan sebahagian kecil oksigen kepada manusia. Pengeluar oksigen terbesar di dunia ialah alga yang tumbuh di laut dalam. Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi di slot tahap 2 bersama saya, Chris MJ dan juga Cikgu Ataha untuk mata pelajaran sains tahun 6 dengan topiknya pemeliharaan dan pemuliharaan. Baiklah cikgu, kalau tak silap, kita ada video untuk saksikan, betul tak cikgu? Betul? Okey, jom kita saksikan bersama-sama. Usaha pemeliharaan harimau Malaya perlu disokong dengan mengekalkan habitat asal spesies itu dan bukan bergantung semata-mata pembiakan dalam kurungan. Tumpuan itu kerana ancaman terbesar populasi pak belang adalah kerana kehilangan habitat asal selain kegiatan pemburuan haram. Selain tindakan terhadap pemburuan haram, tegasnya, hutan semula jadi perlu kekal luas dan tidak terpisah bagi memastikan kelangsungan hidup spesies dilindungi itu. Nampaknya murid-murid berdasarkan berita tadi betapa pentingnya untuk kita menjaga pemeliharaan dan pemuliharaan. Untuk seterusnya, kita nak tahu pula apakah kesan-kesan pemeliharaan dan pemuliharaan. Baiklah. Baik. Yang pertama ialah untuk mengelakkan kepupusan. Jadi saya nak Chris tumpukan perhatian seperti biasa ya Chris. Okey, boleh cikgu. Okey. Jadi untuk bagi mengelakkan kepupusan, hasil daripada usaha pemeliharaan dan pemuliharaan, faktor-faktor yang menjadi ancaman kepada haiwan dan tumbuhan berjaya dikurangkan dan populasi haiwan dan tumbuhan dapat ditingkatkan. Jadi kalau kita dapat lakukan pemeliharaan dan pemuliharaan, jadi bilangan-bilangan haiwan pun semakin banyak. Sebagai contoh dalam gambar rajah yang cikgu tunjukkan sekarang, badak sumbu tu cakap, bilangan kita dah semakin banyak lah. Jadi kita tidak lagi diancam oleh kepupusan. Okey, itu ialah yang pertama. Okey. Okey, dapat guys? Dapat cikgu. Okey, yang kedua, memastikan haiwan dan tumbuhan tidak dieksploitasi secara melampau. Ya, kita sebagai manusia, kita perlu gunakan haiwan ini juga sebagai makanan kita, okey, sebagai binatang kesayangan, tetapi bukan dengan cara yang melampau sehingga membawa kepada kepupusan. Amalan mengguna dan mengitar semula barangan dapat mengurangkan kebergantungan kepada sumber semula jadi dan dapat mengelakkan tumbuhan dan haiwan daripada dieksploitasi secara melampau. Sebagai contoh, macam pokok dalam gambar rajah ini. Sejak manusia mengamalkan aktiviti kita semula, kami tidak lagi kerap ditebang. Jadi pokok pun berbahagia, Chris, sebab mereka dapat terus hidup di muka bumi. Itu ialah kesan positif yang kedua. Baiklah. Okey, yang seterusnya, apa lagi kesan-kesan positif? Kita dapat mengekalkan persekitaran yang bersih dan sihat. Seperti yang kita tahu, aktiviti pembalakan yang terkawal seperti pembalakan terpilih serta aktiviti penanaman semula dapat mengekalkan keseimbangan gas oksigen dan gas karbon dioksida. Chris pun mesti tahu tentang perkara ini, di mana sebenarnya manusia, haiwan membebaskan gas apa? Karbon dioksida. Gas karbon dioksida. Jadi siapakah yang dapat mengembalikan gas oksigen atau diserap gas karbon dioksida ni? Siapa yang menyerap? Tumbuh-tumbuhan cikgu. Ya, tumbuhan menggunakan gas karbon dioksida ini dan kemudian tumbuhan juga akan membebaskan gas oksigen. Yang diserap oleh manusia. Jadi proses ini menyebabkan kita dapat menghasilkan persekitaran yang bersih dan sihat.
Apa yang Chris rasa kalau kita dapat masuk dalam hutan, Chris? Kita rasa macam mana? Rasa sejuk, Nyaman. rasa nyaman, rasa segar. Segar, ya. Sebab persekitaran tersebut bersih kerana tumbuhan membekalkan oksigen. Ini yang kedua. Tengok pada gambar Rajah ni, indahnya persekitaran. Ya, betul cikgu. Kan? Okey, dan yang terakhir sekali, yang keempat, untuk mengelakkan kehilangan habitat. Habitat siapa? Habitat haiwan dan juga habitat tumbuhan. Okey. Penetapan beberapa kawasan sebagai hutan simpan, taman marin dan tapak Ramsar dapat mengelakkan haiwan dan tumbuhan kehilangan habitat. Kalau kita tengok sekarang ni, kita jalan dekat lebuh raya, kalau hutan sekeliling dah ditebang, apa yang selalu kita nampak dekat tepi jalan? Kalau misalnya dah ditebang, kita akan nampak banyak monyet berkeliaran. Ini ada kemungkinan disebabkan oleh mereka tiada lagi habitat untuk tinggal. Ayo, kesiannya monyetnya, cikgu. Kan. Okey, jadi kalau kita dapat mengamalkan pemeliharaan dan pemeliharaan, kehilangan habitat dapat dielakkan. Okey, Chris, nampaknya keempat-empat telah cikgu terangkan. Ya. Adakah Chris dapat menyerap masuk ke dalam pemikiran Chris semuanya? Boleh cikgu. Empat kesan. Untuk aktiviti seterusnya, saya nak Chris membuat buku scrap dengan tajuk kesan daripada pemeliharaan dan pemeliharaan. Kemudian terangkan berdasarkan buku scrap tersebut. Silakan Chris. Okey cikgu. Di atas gambar, di atas meja sebenarnya dah ada ya murid-murid. Gambar-gambar dan juga ada perkataan-perkataan yang perlu Abang Chris lengkapkan. Okey cikgu. So yang pertama ni ada gambar badak sumbu. Boleh tak keluar gamnya? Sini Chris tengok. Dia tak keluar cikgu. Kenapa? Ya. Okey, dan saya ingin ingatkan murid-murid di rumah, semasa kita menggunakan gunting, pastikan dengan pengawasan ibu bapa dan penjaga ya. Masa Chris Okey. gitu je. Okey, boleh dia cikgu. sumbat pula. Okey. Sikit-sikit cukup lah. Alright. Okey, jom kita buat buku scrap. Okey. Pastikan di atas gambar tu ada title, Ada tajuk title, dia, ada tajuk. kemudian penerangan di bawahnya. Yang ni tadi gambar mana? Mengelakkan kepupusan. Okey. Saya rasa yang ni betul ni. Okey. Mengelakkan kepupusan. Okey, seterusnya penerangannya. Aktiviti amalan hasil daripada usaha pemerintah, faktor-faktor menjalankan. Okey. Boleh potong siap-siap kot. Okey, boleh cikgu? Okey. Okey, hati-hati semua. Murid-murid di rumah, hati-hati apabila menggunakan gunting. Pastikan ada orang dewasa bersama bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Okey. Lagi satu. Sentiasa di bawah pemantauan ibu bapa ataupun guru ketika menggunakan alatan tajam. Okey, Abang Chris tengah membuat buku scrap sekarang. Okey. Okey, mengelakkan kepupusan. Yang ni betul ke? Okey. Saya lekat dulu cikgu. Okey. Betul tak? Mengelakkan kepupusan hasil daripada usaha pemeliharaan dan pemulihan faktor-faktor yang menjadi ancaman kepada haiwan dan tumbuhan berjaya dikurangkan. Cuba tengok sama-sama. Okey. Okey. Seterusnya? Okey, yang kedua. Yang kedua, memastikan haiwan dan tumbuhan tidak dieksploitasi secara melampau. Okey, tampal dulu. Okey. Murid-murid juga boleh melakukan aktiviti membuat buku scrap ya untuk topik ini. Okey, gambarnya mana satu? Memastikan haiwan dan tumbuhan tidak dieksploitasi secara melampau. Tumbuhan lah tu. Saya rasa itu tumbuhan, Chris. Yang ni ke cikgu? Bukan rasanya. Tumbuhan. Haiwan dan tidak Chris. tumbuhan. Yang ni ya cikgu? Ya. Okey. Nasib baik ada cikgu kat sini. Sebab buku scrap ni okey. Baik, penerangannya amalan. Pembalakan amalan. Okey. Amalan mengguna dan mengitar semula barangan dapat mengurangkan kebergantungan kepada sumber semula jadi dan dapat mengelakkan tumbuhan. Kira dapat tengah dengan tepat. Betul. Okey. Okey. Ada lagi dua. Okey, lagi dua. Okey. Alamak. Tak apa. Okey, tak apa yang cikgu? Okey, tak apa. Okey, dua dah siap. Kita Okey, boleh letak dua sini. dah siap. Asingkan dulu. Okey. Baiklah. Seterusnya,
Mengekalkan persekitaran yang bersih dan sihat. Ya. Okey, letak glue dulu. Letak gam. Okey, gambar dia. Kena gunting sikit, Chris. Okey, boleh cikgu? Okey, sekali lagi murid-murid, pastikan menjaga keselamatan. Okey. Persekitaran yang bersih dan sihat pasti gambar ni yes, tu. betul. Hafal. Okey. Okey. Oops, terlebih. Oop. Tak apa. Okey, apa? Wow. Okey. Lepas tu penerangannya. Okey, penerangannya tampal dulu, Chris. Aktiviti aktiviti- pembalakan betul. yang terkawal. Okey. Okey, tinggal lagi satu, Chris. Okey, lagi satu. Okey, cikgu susunkan teruslah sini. Baiklah cikgu. Nombor 3, 1. Okey, yang akhir sekali mengelakkan kehilangan habitat. Okey. Baiklah. Okey. Okey, tinggal 1 minit, Chris. Okey, Chris. Okey, cikgu. Sempat. Sempat tak? Okey. Dapat ganjaran tak? Dapat ni. Sempat tak? Setakat ni apa yang saya nampak ya, murid-murid di rumah, Abang Chris lakukan dengan betul untuk semua sekali. Okey, dan penerangannya tak lain tak bukan. Okey lah. Okey. Dah siap cikgu. Okey. Okey. Okey, letakkan di sini. Dah ada 4. Okey. Dan satu lagi, Chris, itu sebagai penutupnya. Okey, tuliskan depannya, Chris. Tajuknya. Okey. Tajuknya kepentingan cikgu. Pemeliharaan dan okey, pemeliharaan dan pemeliharaan. Okey. Okey, cikgu dah siap. Okey, yang ini cikgu tolong Chris. Okey, baiklah. Okey, jadi yang ini kita nak jadikan buku scrap, kita letak depan. Kemudian kita tebuk lubang dia. Okey. Letak masuk. Okay, Boleh tak cikgu? Kita buat dua-dua. Okey. Okey, kejap Okey. Lagi. Okey. Kemudian ring ni. Yang ni di belakang kan cikgu? Ha. 1, 2, 3, Okey. 4. Okey, saya buat ya. Kejap ya, Chris. Okey. Dah siap. Okey, murid-murid rumah pun boleh cuba ya. Lakukan Okey. buku scrap. Dah siap. Okey, sekarang Chris tunjukkan pada ni murid-murid. Okey, yang pertama. Okey, yang pertama. Kepentingan pemeliharaan dan pemeliharaan. Okey. Memastikan haiwan dan tumbuhan tidak dieksploitasi secara melampau. Okey, betul. Okey. Wow, Cuma okey. susun nombor tu lah, tak apa Okey, tak apa cikgu. Okey, Yang seterusnya. Okey. Mengekalkan persekitaran yang bersih dan sihat. Okey, betul. Seterusnya. Okey, seterusnya. Mengelakkan kehilangan habitat. Dan lagi satu. Dan akhir sekali. Okey. Mengelakkan kepupusan. Nampaknya telah lengkap Abang Chris buat. Jadi, cikgu beri lagi 2 ganjaran untuk Yes! Abang Chris. Yeay. Okey, tahniah Chris. Terima kasih cikgu. Baiklah, sementara kita tunggu cikgu memberi ganjaran, apa kata kita berehat sebentar, boleh tak cikgu? Boleh. Okey, kepada kawan-kawan di rumah, jangan ke mana-mana, kembali lagi di slot tahap 2 Didik TV KPM. Hai kawan-kawan, Malaysia menjadi negara bagi ahli Ramsha pada 1994 dengan mengisytiharkan Tasik Bera sebagai tapak Ramsha pertama di Malaysia. Sehingga kini, Malaysia mempunyai 7 tapak Ramsha dengan keluasan melebihi 130,000 hektar. Didik TV KPM.
Okey, semua masih lagi di slot tahap 2 untuk sains tahun 6, pemeliharaan dan pemulihan bersama Cikgu Adha. Baiklah Cikgu, untuk segmen seterusnya, apakah aktiviti yang akan kita lakukan Cikgu? Saya nampak ada bekas telur kat sini, ada berus. Nak belajar apa Cikgu? Kita nak buat aktiviti guna semula, iaitu dengan menggunakan bekas telur ini untuk membuat bunga. Okey. Jadi, apa kata tidak melengahkan masa, Chris pakai sarung tangan tersebut dahulu. Okey. Kena pakai ke Cikgu? Yelah, Kalau tak nak pakai? kalau tak kotor tangan Chris. Oh, okey, boleh. Baiklah. Sarung tangan on. Okey, apakah langkah pertama Cikgu? Okey, yang seterusnya potong bekas telur mengikut kelongsongnya. Jadi macam ni nanti bentuknya Chris. Okey, potong dengan gunting. Ya, betul. Berhati-hati murid-murid menggunakan gunting. Seperti biasa, pastikan ibu bapa atau orang dewasa berada bersama. Okey. Kena potong macam ni Macam mana Cikgu? Macam ni. Okey. Nampak. Okey. Sebenarnya murid-murid boleh ikut kreativiti masing-masing. Okey. Jadi ini apa yang kita boleh buat. Dah Cikgu. Tengok ada bentuk bunga tak? Ada. Lawa. Lawa. Okey, sekarang kita letakkan Okey. batangnya dah pula. Batang. Menggunakan Okey. batang lidi. Batang lidi, baiklah. Terusnya, Kita kena cocokkan pada bunga tersebut. cocokkan ya. Okey, hati-hati Chris. Tajam tu. Okey. Bagus. Kemudian gunakan selotip putih tu. Selotip putih. Ya. yang ni? Ya, betul. Okey. Keliling dia punya tapak dia tu. Okey, dah nampak dah murid-murid? Okey. Okey. Oh, seronoknya hari ni. Agak sukar lah sebab pakai plastik tu kan. Itulah tak apa, Cikgu. Saya rasa Chris tak nak pakai sarung tangan dulu Okey, boleh. Okey, lebih senang. Okey, lebih. Baiklah. Okey. Okey. Baik. Sekejap, Cikgu. Kena lebih sikit kot. Kalau tak nanti dia macam lembek pula batang dia tu. Betul lah Cikgu. Okey. Murid-murid di rumah boleh buat dengan lebih mengikut kreativiti masing-masing juga ya. Okey, dah jadi bentuk. Tapi masih lagi tak berwarna. Chris nak pilih warna apa untuk hari ni? Ada warna apa Cikgu? Ada kuning. Okey, ada pink, kuning. Ada. Pink, lagi dah. Okey lah, ada warna merah Jadi kita nak gunakan warna apa? dan warna oranye. Okey, warna- saya bagi murid-murid di rumah pilih. Anda nak pilih warna apa ya? Warna merah, oranye, kuning atau warna jingga atau warna merah jambu? Okey, jadi nak guna warna apa? Dia kata jingga Cikgu. Okey, silakan gunakan warna jingga. Okey, berus ada tak? Ada kat sini. Okey. Okey, jom kita catkan bersama-sama. Hati-hati ya, Chris dah buka sarung tangan tu. Okey. Tak apa. Baiklah. Okey, sementara Abang Chris tengah mewarna. Okey, jadi murid-murid di rumah, saya ingatkan sekali lagi, pastikan anda gunakan cat ataupun warna tu dengan bantuan daripada orang dewasa. Tak naklah sampai baju sekolah yang ada tu comot, tak cantik. Jadi perlu sentiasa ada panduan daripada ibu bapa, pengawasan ibu bapa. Betul. Okey. Cikgu, saya nak tanya, apakah manfaat kita melakukan aktiviti ni Cikgu? Okey, seperti yang kita tahu, murid-murid di rumah, bekas telur ini dibuat daripada kertas daripada pokok. Jadi sekiranya kita boleh gunakan semula, jadi kita dapatlah kurangkan penebangan pokok. Okey, Chris. Okey, nampaknya Abang Chris terus lakukan. Okey, berwarna. Dan dah mula penuh nampaknya. Okey, tengok Chris sikit, angkat sikit. Cikgu dah siap Cikgu? Bagus. Okey, kamera boleh zoom sikit tengok macam mana keadaan begitu. Okey. Cantik tak cantik Baik. ni? Seterusnya Chris, saya nak Chris susunkan pada ni, buat gubahan sikit. Pada tapak dia ni. Okey. Cikgu pun dah siapkan banyak sebenarnya sebelum ni. Wah, cantiknya. Okey. Okey, susunkan Chris. Okey. Baik-baik Chris. Okey, susun. Penuhkan. Penuhkan Macam ni Cikgu. mana kreativiti Chris untuk menyusun bunga? Okey, kena ada yang tinggi sikit. Ada yang lebih rendah, lebih dalam. Okey. Sebelah sini kosong Chris sikit. Mana, Cikgu? Sebelah sini. Sini, boleh. Okey. Okey, lagi berapa ni? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ni last.
Okey, cikgu dah siap cikgu. Nampaknya Abang Chris dapat melakukan dengan begitu baik sekali dan dia dapat menghasilkan bunga dan juga dia dapat juga menggubah menjadi satu gubah yang cantik pada hari ini. Tahniah Abang Chris. Terima kasih cikgu. Jadi ini ialah salah satu contoh aktiviti guna semula. Baiklah cikgu. Okey, boleh tutupkan. Saya nak kemas sikit Kena kemas dulu. Ini salah satu juga KMS, kemahiran manipulatif yang kita perlu buat. Okey, baiklah cikgu. Okey, Selesai. baik. Seterusnya. Okey. Baik, nampaknya kita dah belajar Kita dah Ya. belajar daripada mula tadi. Sekarang kita nak tahu apakah yang murid dapat di akhir pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah. Yang pertama, Abang Chris tadi telah dapat menyatakan maksud pemeliharaan dan pemeliharaan. Yang kedua, Abang Chris juga telah dapat menyatakan 6 cara pemeliharaan dan 2 cara pemeliharaan. Yang ketiga, Abang Chris juga dapat menyatakan 4 kesan pemeliharaan dan pemuliharaan. Betul? betul, Tapi, cikgu. saya masih lagi nak Abang Chris ulang. Sikit, boleh? Saya boleh cuba cikgu. Oh. Alamak, macam dah tak boleh ingat ni sebenarnya. Okey, saya cuba cikgu. Okey, baik. Yang pertama, Okey. saya nak daripada 6 cara pemeliharaan, saya nak Chris cuba sebut satu saja cara pemeliharaan. Pemeliharaan Ya. Okey. Kita memboikot produk-produk yang melibatkan haiwan terancam cikgu. Betul. Ingatan yang sangat kuat. Begitu juga dengan murid di rumah, boleh juga cuba turut mereka. Okey, yang kedua, berikan satu cara pemuliharaan. Ada 2 je tadi, tapi kita nak minta satu saja. Okey. Cara pemeliharaan. Okey. Saya ingat menanam semula pokok. Betul. Sama ada di hutan ataupun di kawasan paya bakau. Paya bakau. Okey. Betul tak, cikgu? Betul. Dan Okey. Yes. kita juga ada belajar tentang kesan pemeliharaan dan pemuliharaan. Ada 4 kesan pemeliharaan melalui aktiviti. Jadi apakah satu kesan pemeliharaan dan pemuliharaan? Saya nak satu saja, Chris. Kita dapat mengelakkan kepupusan. Betul tak, cikgu? Ya, kita dapat mengelakkan kepupusan. Okey. Okey, nak kongsikan lagi satu boleh tak, cikgu? Apa dia? Kita juga dapat mengekalkan persekitaran yang bersih dan indah. Macam mana kita boleh dapat kekalkan persekitaran yang bersih tu? Sebab kita masih dapat kekalkan tumbuh-tumbuhan, ada hutan yang dilindungi. Betul tak, cikgu? Betul. Dekat biasanya tadi saya dah cakap juga pada Chris, tumbuhan ni dia membebaskan gas apa? Gas oksigen. Gas oksigen. Dan dia melalui- menyerap gas apa pula? Menyerap gas karbon dioksida. Untuk pengetahuan murid-murid, sebenarnya gas karbon dioksida ni dia agak panas. Gas oksigen dia sejuk. Jadi apabila kita masuk ke dalam kawasan hutan, kita akan berasa nyaman, sejuk, segar sebab Betul. gas yang dibebaskan oleh tumbuhan ini banyak. Kalau kat hutan, kalau kat kawasan bandar yang tiada pokok, apa kita rasa? Kita rasa panas, cikgu. Nyaman tak? Tak nyaman. Tak nyaman sebab tiada pokok. Kalau kat hutan kita akan rasa nyaman sebab ada pokok yang membebaskan gas oksigen. Okey, baiklah cikgu. Boleh tak kongsikan rumusan tentang topik kita hari ini, cikgu? Seperti yang cikgu dah cakap tadi, cikgu ulang sekali lagi. Ya. Pada hari ini, murid-murid dah dapat menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan. Yang kedua, murid-murid juga dapat menyatakan 6 cara pemeliharaan dan 2 cara pemuliharaan. Dan seterusnya, murid-murid dapat menyatakan 4 kesan pemeliharaan dan pemuliharaan. Baiklah, dan juga cikgu saya ingin tanya, bagaimanakah prestasi keseluruhan Chris hari ini? Bercakap pasal prestasi, nampaknya saya terlupa nak bagi Chris. Chris dah buat banyak aktiviti. Jadi saya akan lengkapkan carta ganjaran pada hari ini. Kalau kita tengok ya murid-murid, nampaknya carta ganjaran untuk Abang Chris penuh pada hari ini. Ini bermakna secara keseluruhannya Chris dapat buat dengan begitu baik. Dan saya bagi bukan 5 tapi 6 ekor kucing. Menggambarkan sangat cemerlang pada hari ini, Chris. Terima kasih, cikgu. Dan cikgu boleh kongsikan macam mana saya nak dapatkan bahan tambahan untuk topik hari ini, cikgu? Sudah tentu tak lain tak bukan melalui portal Sumberku. Jadi murid-murid sila layari untuk mendapat segala
aktiviti-aktiviti pembelajaran. Baiklah cikgu, dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Ataha untuk satu kelas yang sangat seronok, sangat Banyak aktiviti yang kita lakukan. Banyak aktiviti, memang seronoklah, dan hari ini saya lebih yakin mengenai topik kita pada hari ini, iaitu pemeliharaan dan pemuliharaan. Baiklah, kita akan jumpa lagi hanya di slot tahap 2. Kejap, Chris. Selepas ini kita perlu ada 2 lagi aktiviti. Oh, ada lagi? Kita akan menyanyi. Dari samping itu, Abang Chris akan melakukan proses penanaman yang saya dah sediakan depan tu. Oh. Ini salah satu cara untuk penanaman semula. Okey. Baiklah semua, jom kita menanam semula. Okey, cara pemeliharaan Betul. Boleh pakai pakai sarung tangan dulu. Okey, baiklah. Kali ini melibatkan tanah. Dah siapa nak nyanyi ni cikgu? Apa lagi, saya lah kat sini. Oh, cikgu nak nyanyi. Ya. Okey. Okey. Jom. Pemeliharaan mengekalkan haiwan dan tumbuhan dalam keadaan asal. Pemuliharaan mengembalikan haiwan dan tumbuhan ke keadaan asal. Cara pemeliharaan ini lakukan pembalakan yang terpilih saja. Jangan lupa mendidik masyarakat, boikot produk spesies yang terancam. Kuat kuasa undang-undang mengitar semula, wartakan hutan dilindungi. Cara pemuliharaan hanyalah tumpu pada 2 cara yang perlu dilakukan. Pusat pemuliharaan. Ups, satu lagi. Tanamlah pokok. Didik TV KPM